Lembu siapa di atas jalan ini? Ini merupakan pemandangan biasa ketika kita berada di jalan raya, khususnya ketika berada di kawasan kampung, di kawasan luar bandar. Lembu-lembu berkeliaran di atas jalan. Mana tuannya? Ini pula sekawan lembu yang telah merosakkan pagar sebuah rumah hanya semata-mata ingin mencari makanan di dalam kawasan yang berpagar. Kenapa perkara begini boleh berlaku? Banyaknya lembu di kawasan kelapa sawit. Tentu lembu-lembu ini mendapat makanan yang secukupnya. Lembu ini pula tidak berkeliaran. Apa yang cikgu paparkan sebentar tadi berkaitan dengan lembu-lembu di 3 lokasi yang berbeza ada kaitan dengan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu berkaitan dengan penternak berintegriti dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Apa lagi? Jom murid-murid, kita belajar bersama-sama. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid dapat menulis teks yang diimblakkan. Kemahiran pada hari ini ialah kemahiran menulis. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia dengan buku teks. Mari kita baca petikan yang bertajuk Penternak Berintegriti. Afifi membaca kisah seorang penternak lembu yang menerima anugerah Hari Integriti Peladang. Sejak muda, Pak Ramli telah menternak lembu. Beliau mula belajar menternak lembu daripada bapa beliau. Walaupun tidak mendalami bidang peternakan, Pak Ramli tetap gigih menolong bapa beliau mengurus ternakan tersebut. Lama-kelamaan, beliau mula yakin untuk menternak lembu sendiri. Beliau sentiasa ingat akan pesanan bapa beliau supaya menjadi penternak yang amanah, jujur dan bertanggungjawab. Ramli, haiwan ternakan kita jangan dibiarkan terlepas merata-rata dan mengganggu ketenteraman orang. Orang ramai pasti tidak suka jika haiwan itu membuang najis merata-rata, pesan bapa beliau dahulu. Walaupun kandang lembu hanya sekangkang kera dan jauh dari penempatan jiran, Pak Ramli tidak akan melepaskan lembu itu berkeliaran. Beliau sanggup mendapatkan bekalan rumput dari tempat lain untuk makanan lembu itu. Beliau risau jika dilepaskan lembu itu akan merosakkan tanaman jiran. Beliau juga mementingkan kebersihan kandang supaya tidak menimbulkan ketidakselesaan kepada orang lain. Sikap bertanggungjawab Pak Ramli amat disenangi masyarakat sekitar. Hal ini menyebabkan daging lembu beliau laris dalam pasaran. Beliau berjaya untuk melebarkan perniagaan dengan menjual daging lembu sejuk beku. Atas daya usaha dan sikap Pak Ramli itu, beliau dianugerahi tokoh anugerah Hari Integriti Peladang. Dalam ucapan, beliau mengingatkan para penternak dan petani supaya bersikap jujur dan sentiasa peka akan hak-hak orang lain. Itulah petikan yang berkaitan dengan seorang penternak yang telah berjaya, bagaimana nak menternak lembu dengan cara yang sistematik, betul dan mendapat keuntungan. Berdasarkan petikan sebentar tadi yang berkaitan dengan Pak Ramli, seorang penternak yang berintegriti yang menjaga lembu-lembu peliharaannya secara sebaik mungkin. Lembu-lembu ini tidak dibiarkan berkeliaran yang boleh mengganggu ketenteraman awam, yang boleh merosakkan tanam-tanaman. Jadi lembu ini, kalau manusia tinggal di dalam rumah, lembu pula tinggal di dalam kandang. Lihat gambar yang kedua. Jika manusia diberi makanan yang secukupnya, diberi vitamin, akan membesar. Begitu juga dengan lembu. Kalau lembu ni jaga dengan baik, diberikan makanan yang secukupnya, makanan yang istimewa khas untuk lembu, lembu ini begitu besar sekali. Kita biasa dengar orang berkata, bodoh macam lembu, cerdik macam kancil. Walaupun lembu itu dikatakan bodoh, tapi lembu juga ada perasaan. Lihat gambar yang pertama. Lembu ini telah memeluk erat seorang wanita yang telah menjaganya dengan sebaik mungkin. Gambar yang kedua pula, secara ringkasnya, tuan lembu ini akan tidur nyenyak bersama dengan lembu kesayangan setiap hari. Tanpa tilam, tetapi lelaki ini akan tidur lena. Bayangkan betapa eratnya antara manusia dan lembu.
Latihan pada hari ini iaitu menulis teks yang diimlakkan. Yang diimlakkan maksudnya, cikgu membaca, kamu menulis. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia dengan buku latihan ataupun buku rampaian alat tulis. Jujur, kamu tidak melihat mana-mana maklumat yang boleh membantu kamu, contohnya buku teks, melayari internet untuk mengetahui ejaan dan sebagainya. Cikgu harap kamu telah pun bersedia. Cikgu akan ulang sebanyak 2 kali bagi setiap kataan. Telah pun bersedia? Perenggan pertama. Biarpun cacat, kedua belah tangan sejak lahir, namun ia tidak menjadi penghalang. Bagi Rahim Yusof. Mengusahakan ternakan lembu. Cikgu baca sekali mas. Biarpun cacat kedua belah tangan sejak lahir, namun ia tidak menjadi penghalang bagi Rahim mengusahakan ternakan lembu. Semasa kamu menulis, pastikan ejaan huruf besar, tanda koma dan tanda nokta. Ayat seterusnya, lembu itu untuk dijual kepada orang ramai bagi meraih pendapatan menampung keluarganya. Itu saja yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Mungkin guru-guru kamu akan membaca dan kamu akan menulis untuk latihan pada hari ini. Sebagai kesimpulan dan rumusan atas tajuk yang kita pelajari pada hari ini iaitu penternak yang berintegriti. Jadi kita kena ambil contoh sikap yang telah diamalkan oleh Pak Ramli yang menjaga lembu-lembu peliharaannya sebaik mungkin. Bagi anak-anak murid, jika yang tinggal khususnya di kampung-kampung, di luar bandar dan sebagainya, ada memelihara lembu, jangan biarkan lembu itu berkeliaran. Pastikan lembu-lembu ini dipelihara dengan sebaik mungkin. Kamu boleh berkongsi apa yang kamu pelajari pada hari ini bersama dengan bapa, khususnya jika ada bapa memelihara lembu-lembu, supaya lembu ini tidak dibiarkan berkeliaran yang boleh merosakkan tanam-tanaman jiran-jiran dan sebagainya. Secara tidak langsung nanti hubungan dengan jiran akan jadi tidak elok, bermasa muka dan sebagainya. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat membuat kerja sekolah semua.